Sebab itu faraid ini bukan sistem untuk mengayakan penerimanya. Faraid ini di belakangnya ada dinamakan sebagai tanggungjawab. Setelah dapat pegang harta kita ini, kena tengok dulu ahli waris kita yang ada dalam kalangan kita. Sebagai contoh, kita anak lelaki, disebabkan kita anak lelaki dapat 500,000 bahagian kita, maka adik perempuan kita dapat 250,000. Maka kalau kita tengok dia tak cukup dengan apa yang dia dapat, ahli keluarga dia, maka duit tadilah yang membantu dia. Tak payah sembah panjang lah tuan-tuan dan puan, cuba tengok realiti masyarakat Muslim Malaysia kita. Ditakdirkan Allah Ta'ala seseorang ini mati. Siapa mati? Lelaki. Dia ada isteri, dia ada anak. Maka dalam hukum syarak kita, bila mana suami ini mati, isteri ini yang ditinggalkan dan anak-anak, maka isteri ini siapa kena tanggung nafkah dia? Suami dia mati tadi, iaitu wali dia. Siapa? Ayah dia. Ayah dia pencen dah ustaz, tak ada duit, berpindah kepada adik-beradik lelaki. Kemudian anak-anak si mati ini macam mana? Siapa yang menanggung nafkah? Isteri dia? Tak. Yang menanggung nafkah anak-anak ini adalah wali kepada anak ini. Siapa? Ayah kepada si mati, suami tadi. Ayah dia beceh dah ustaz, tak boleh nak menanggung nafkah, maka berpindah kepada pak saudara kepada anak ini. Pak saudara adalah siapa? Sebelah ayah dia. Soalannya, dibuat ataupun tidak di Malaysia ini, majoritinya adalah tidak buat. Begitu juga tuan-tuan dan puan. Kadang-kadang bila saya ceramah sampai ke tajuk wasiat, sampai ke tajuk hibah, wasiat wajibah dan sebagainya, kadang-kadang ada orang tanya berkaitan soalan yang basic. Macam minggu lepas ada satu staf saya tanya, di pejabat saya lah di mahkamah. Dia bukan ustazah, bukan ustaz, dia M, sikit M ni dia tak bidangkan. Maka dia tanya kepada saya, tuan-tuan dan puan, pak mertua dia ni, makna kata ayah kepada suami dia ini, isteri dia mati, mak mertua dia. Maka mak mertua dia ini meninggalkan harta pusaka yang paling banyaknya adalah barang kemas. Maka pak mertua dia tadi ni ambil barang kemas, maka dia bahagikan kepada anak-anak dia yang berkahwin. Yang tak berkahwin dia tak bagi. Maka dia tanya saya, tindakan pak mertua dia ni apa cerita ustaz? Maka jawab saya adalah haram dan berdosa. Saya duk belajar dulu gitulah ustaz. Memang haram dan berdosa. Kenapa? Sebab dia beri kepada yang berkahwin saja, salah. Barang kemas ini adalah pemilik kepada semua ahli waris itu. Yang berkahwin ke, yang tak berkahwin ke, maka hak mereka. Maka saya tanya kepada dia, pak mertua umur berapa? Dia kata 68. Saya kata takkan dia tak belajar bab ni? Dia kata tak tahu ustaz, tapi dia pergi semayang di masjid surau. Barangkali dia semayang, habis semayang dia bangun, dia tak dengar ceramah. Tengok, 68 jahil dalam bab ini. Adakah disebabkan dia suami kepada si mati menyebabkan dia bebas untuk buat apa keputusan? Tak. Sebab tuan-tuan kena pegang satu kaedah, bila mana kita mati pagi ini, maka apa benda harta-harta kita itu menjadi milik siapa? Menjadi milik ahli waris kita. Kalau saya katakan saya meninggal, siapa dia pemilik pada harta saya? 6 orang. Yang saya nyatakan di awal tadi, mak, ayah, isteri, anak saya, 3 orang itu. Maka saya juga tuan-tuan dan puan adalah pemilik harta kepada 6 orang ini. Siapa yang mati dalam 6 ini, maka saya akan mewarisi harta. Sebab itu ilmu ini dia perlu belajar. Dia bukan untuk orang mati, dia adalah untuk orang hidup. Kenapa untuk orang hidup? Sebab orang hidup inilah yang nak settlekan harta pusaka si mati tadi.
Dia bukan untuk si mati tak ada dah. Dia habis dah, dia tak boleh buat apa dah. Dah bukan harta dia dah. Maka menjadi milik orang yang hidup ini, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi cuba bayang, kalaulah kita tak belajar, kemudian ayah kita mati, tuan-puan rasa kita menguruskan harta pusaka ayah kita itu bersandarkan apa? Jawapannya tidak lain tidak bukan, kita akan menguruskan harta dia menggunakan nafsu kita, tidak lagi berdasarkan ilmu yang ada. Jadi bila berdasarkan nafsu, maka datanglah hukum-hukum yang saya nyatakan tadi, haram, berdosa, ambil hak orang dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada siapa wasiat ditujukan adalah utamakan keluarga terdekat seperti keluarga mahram, keluarga susuan dan keluarga perkahwinan. Kita ada kena mengena dengan dia disebabkan perkahwinan, disebabkan mahram, disebabkan susuan. Maka orang ini juga kita patut utamakan wasiat kepada dia. Kemudian yang ketiga adalah berwasiat kepada anak angkat. Saya nak bagi tahu hari ini, berapa kali dah saya ulang, tolong dan tolonglah buat sesuatu kepada anak angkat. Kita ambil dia daripada kecil, kemudian kita ada anak kandung kita 5 orang lagi. Maka percayalah, bila kita mati, anak angkat itu walaupun kita bela daripada kecil, kita susukan dia lagi, dia tidak boleh mewarisi harta pusaka kita walaupun 1 sen. Maka kalau tuan-tuan haji dan puan-puan haji orang yang bijak dan berilmu, tolonglah wasiat kepada dia. Jangan pula ada pesan kepada anak tadi, bila aku mati nanti, harta aku ni korang bagilah sikit kat dia. No. Pesanan hanya tinggal pesanan, langsung tidak mengikat anak yang 5 orang itu untuk beri kepada mereka. Sebab apa? Sebab bila kita meninggal, harta kita dah jadi milik anak ini, maka terpulang pada anak ini nak beri ataupun tidak. Tetapi kalau kita hibah ataupun kita wasiat kepada anak ini, maka mereka wajib untuk settlekan bahagian wasiat itu. Maka saya mari terfikir bila sebut bab anak. Ada orang berkahwin bercerai, ada orang yang bertanggungjawab, ada yang tidak bertanggungjawab. Tuan-tuan cuba bayang situasi saya nyatakan ini. Bila mana dia bercerai, ada anak seorang, maka dia tak peduli langsung tentang anak itu sampai anak itu besar. Siapa tanggung nafkah anak itu? Jawapannya ibu dia, bekas isteri dia. Berapa lama dia tanggung? Barangkali 18 tahun, 20 tahun dia tanggung. Cuba bayang, kalau si ibu ini tidak reda dan tidak halalkan apa yang dia keluarkan untuk anak itu, maka tanggunglah si bapa itu. Maka tanggung si bapa itu, tuan-tuan, bila mana dia mati, maka bapa ini adalah berhutang dengan bekas isteri ini. Siapa dia duk buat kerja pelik ini, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bagi tahu, nak warning, pergi minta maaf dengan bekas isteri, bayar balik. Kalau dia halal, alhamdulillah. Kalau dia kata hutang, maka kena bayar balik apa yang kita hutang dengan dia. Sebab itu bab bercerai ini, ada orang memikirkan yang paling terbaik, tapi kadang-kadang bebanannya, penyesalannya akan terjadi. Minggu lepas jumpa dengan kawan, minumlah, dah setelah berapa belas tahun tak jumpa. Sembang punya sembang, dia tahu kita ni kerja di mana. Dia kata dia dulu pernah kahwin, cerai, anak seorang. Saya kata anak duduk di mana? Dia kata Johor. Dia kata sebab isteri dia pun bekas isteri duduk di Johor. Saya tanya dia, jumpa tak anak? Oh, memang aku tak ambil tahu dah, 8 tahun dah aku tak jumpa. Saya kata kenapa buat kerja begini? Biarlah, malah ambil tahu. Duit bagi ke tidak? Dulu bagilah, ni tak bagi. Kata jangan buat kerja begini. Kata. Hari ini kita rasa tidak memerlukan. Barangkali tuan-tuan dan puan-puan, bila mana sahabat saya mati nanti, anak itu adalah pemilik harta pusaka bila mana dia mati.
Maka kalaulah dia mati, isteri baru dengan anak itu wajib untuk beri kepada anak dia yang pertama tadi. Dah lah anak tu lelaki, asabah pula tu, bahagian dia banyak pula, maka kena beri cara. Tahu cakap-cakap kan, harapnya dengar tuan-tuan dan puan-puan. Mudah je kita buat kerja. Sebab tuan-tuan kena hati-hati dalam bab ini. Saya ingat lagi ada orang dulu tanya pada saya. Dia tanya, "Ustaz, ayah saya dulu kahwin, kemudian bercerai, ada anak seorang. Kemudian dia kahwin dengan mak saya, ada anak 5 orang. Sekarang ni Ustaz, yang saya sakit kepala adalah ayah saya mati dah. Jadi bila ayah saya mati dah, pergi pejabat tanah nak uruskan hal pusaka dia tadi ni, bahagian pusaka kecil itu, maka kami adik-beradik terpaksa tipu pegawai tersebut. Kami kata kami ni ada 5 beradik, padahal kami ada 6. Kenapa saya kata tipu? Dia kata kalau cakap 6 nanti susah, sebab dokumen dia pun kami tak ada, nak kontak pun dah tak jumpa. Tapi saya nak tanya Ustaz, boleh ke tidak bahagian pusaka dia ini, walaupun kami tipu pegawai tersebut, kami agihkan siap-siap? Saya kata terbaik. Mana kata hak dia tetap hak dia. Tapi Ustaz, boleh ke tidak bahagian dia tadi ni saya nak infak ke masjid, ke surau, mahat kafir dan sebagainya? Saya kata siapa beri kebenaran? Yalah Ustaz, jumpa tidak? Cari dulu. Letih Ustaz nak cari kat mana? Sebab ayah dulu bila mana bercerai dengan ibu, dia tinggal terus ibu bekas isteri dia dengan anak-anak tersebut. Tengok siapa yang menyusahkan sekarang. Siapa yang menyusahkan? Yang dalam kubur tu ke yang hidup ni? Jawapan dalam kubur tak ada tu lah. Sebab itu diberitahu abghadul halal ilallah at-talaq. Perkara yang mana halal tetapi dibenci oleh Allah Ta'ala adalah talak. Tapi kalau dah tak ada jodoh, maka itulah yang terbaik. Cuma nak bagi tahu, walaupun bercerai, jangan putus silaturahim. Dia jahat Ustaz. Jahat itu cerita lain. Cerita dia sekarang adalah masa kahwin dulu dia baik tidak? Baik lah, sebab aku suka kat dia. Itu bila bercerai habis, kutuk sana, kutuk sini. Yang lepas-lepas, kadang-kadang ada lebih teruk tuan-tuan dan perempuan, bercerai dia beritahu anak dia, ayah kau mati bang. Ayah pula nak jumpa, dia buat lari. Anak pun tu ingat gitu, ayah aku mati, ayah aku jahat, ayah aku mati, ayah aku jahat. Padahal ayah tadi baik. Buat kerja begitu. Sebab orang Melayu punya perangai, bila bercerai dia anggap bekas itu sebagai musuh. Itu yang bahaya. Baik. Yang keempat, wasiat ditujukan kepada siapa? Iaitu berwasiat bagi tujuan kebajikan atau amal jariah kepada masjid atau institusi kebajikan. Buatlah tuan-tuan dan puan-puan. Tak boleh banyak, sikit. Tak boleh sikit, banyak. Minggu pertama masuk kerja masa bulan Syawal hari itu, ada jemaah nak datang jumpa. Saya kata kena datang sebelum 4.30 sebab saya nak balik 4.30. Sebab saya masuk 7.30 balik 4.30. Maka dia datang 2 orang, adik-beradik, 2 perempuan. Saya ingatkan datang nak beraya, rupanya nak datang tanya pendapat dan soalan. Yang kakak ini umurnya 64 tahun, baru pencen kerajaan, pangkat terakhirnya adalah Jusasi. Maka saya tanya dia, kalau Jusasi ni pencen berapa Puan Hajar? Dia kata, bolehlah Ustaz, tak adalah sampai 9, menghampiri 9,000. Oh, saya kata besar pangkat gaji Jusasi ni. Mana kata kalau pencen 9, waktu dia kerja dulu belas ribu lah. Maka apa soalannya? Soalannya dia tanya, Ustaz, waktu saya muda dulu, mula-mula kahwin, abang ipar saya kerja pejabat tanah. Jadi dia nak beli tanah tak boleh pakai nama dia, kena pakai nama orang lain. Maka pakailah nama saya. Siapa bayar? Abang ipar lah. Tapi Ustaz, semenjak beli, abang ipar dia buat tak tahu, saya je yang duk bayar.
cukai tanah tadi. Gaji besar, cukai tanah datang pun dia main bayar je kan. Okay. Sekarang ini Ustaz, saya dah berjumpa dengan Abang Ipar macam mana nak settle sebab nama saya yang beli awak. Ni geng-geng yang guna nama, dia bayar nama orang lain. Atau apa, hati-hati dalam bab ini. Maka dia dah bincang dengan Abang Iparnya, maka nak jual, nak bagi dua. Saya kata kalau dah deal dua tu boleh buat lah. Tapi masalahnya Ustaz adalah kakak saya, kakak kandung dia, iaitu kahwin dengan Abang Ipar tadi. Dia kata dia tak setuju. Dia kata kenapa pula kena bagi dua, ni harta suami dia. Ni cerita tak mati lagi ni. Bergaduh. Maka saya kata pada dia, jangan melibatkan orang lain. Sekarang ini antara puan dengan Abang Ipar saja. Maka jual bagi dua, sebab dulu setuju gitu. Nak bagi tahu ni tuan-tuan dan puan-puan, siapa-siapa yang jenis buat muamalat cara ini, tolong selesai segera. Cuba bayang dalam kes tadi, salah seorang mati. Contoh Abang Ipar mati. Adik Ipar tadi nak pergi jumpa kakak dia dengan anak-anak kakak dia. Agak-agak setuju ke tidak? Barangkali tak setuju. Barangkali dia tak tahu pun deal antara pembeli dan guna nama tadi. Maka dia kata, saya kena selesai sekali. Habis bab dia. Maka adik dia pula. Adik dia tadi umur 54 tahun. Dan tidak berkahwin. Saya kata betul ke tak kahwin? Betul Ustaz. Pernah bercinta, pernah, tapi tak sampai ke jenjang pelamin Ustaz. Tapi kalau Ustaz ada pak-pak saudara, Ustaz bagi tahu. Sebab saya dah kahwin tadi, saya kata pak saudara saya kahwin ke dah. Saya kata kalau ada orang masjid, orang surau berminat nanti, dia bagi nombor, dia bagilah kat puan. Dia kata boleh Ustaz. Maka apa cerita dia? Cerita dia adalah dia nak tanya kepada saya ini tak kahwin, mak ayah dah tak ada. Maka saya ada 3 aset. Maka akan pergi pada siapa? Saya kata adik-beradik ada berapa? Adik-beradik ada 8 termasuk dengan dia. Maka kalau dia mati, siapa akan mewarisi hartanya? Jawapannya 7 orang ini lah. Saya kata puan ada aset apa? Saya ada kereta, saya ada duit, saya ada rumah speaking. Duit berapa? Tak sampai 200,000, 100,000 lebih. Kereta tak payah tanya, dia sebab susut nilai. Rumah di mana? Rumah di Kota Damansara. Beli dulu berapa? 170,000. Teres 2 tingkat. Sekarang ni kalau jual berapa? 5 hingga 600 confirm orang beli. Okay. Maka saya nak tanya, apa yang puan nak? Yang saya nak Ustaz, bila mana saya mati, saya ni anak tak ada, sebab saya belajar bila mana orang itu mati, antara amalan yang akan mengalir pahala kepadanya adalah doa anak yang soleh. Saya tak ada anak, saya ada anak saudara saja. Jadi saya nak bila saya mati, harta-harta saya ini memberi manfaat kepada saya. Okay. Maka saya kata kepada dia, kita pergi kepada rumah tadi. Puan jual rumah tadi, dapat 600,000, 300,000 beli rumah lain, 300,000 tadi infaklah ke masjid, surau dan sebagainya. Aja macam nak, macam tak nak. Maka saya kata hutang rumah ada berapa? Dia kata bawah 50,000. Boleh settle? Boleh. Puan settle rumah tersebut, pergi jumpa Majlis Agama Islam, puan wakafkan rumah tu pada mereka setelah puan mati. Dia berminat dengan ini. Makna kata, andai kata dia wakaf nanti, dia meninggal, maka Majlis Agama Islam akan mengambil alih untuk gunakan rumah tersebut, anak yatim ke, orang tua ke, apa-apa yang manfaat, sebab dia dah wakafkan. Jadi bila wakaf, jadi hak milik Majlis Agama Islam. Maka tuan-tuan dan puan, siapa yang berkeadaan begini boleh tiru dengan cara yang kedua tadi. Jadi tuan-tuan dan puan, dua-dua orang ini mereka telah bersedia untuk meninggalkan harta mereka. Kita bersedia ataupun tidak? Barangkali duk sayang lagi. Kalau masih ada perasaan sayang pada harta tuan-tuan dan puan, maka tuan-tuan kena fikirkan
harta yang aku ada ini boleh memberi manfaat kepada aku ataupun tidak. Jangan jadi seperti mana orang yang mana hartanya banyak tapi dia tak buat apa-apa. Bila mana dia meninggal, tuan-tuan dan puan-puan, maka dia akan tepuk dahi dia, menyesal aku tak buat dengan harta aku. Sebab tuan-puan kena ingat, dia tak ada derma selepas mati. Dia tak ada infak selepas mati. Dia ceritanya adalah waktu hidup. Bila mana tuan-tuan dan puan meninggal, di Bukit Indah ini tuan-puan ada satu banglo. Maka banglo itu tidak lagi menjadi milik tuan-tuan dan puan. Dia akan jadi milik ahli waris kita. Maka bila mana menjadi milik ahli waris kita, terpulang pada dia, dia nak jual dan sebagainya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, saya selalu sebut, kita hidup ni tuan-tuan dan puan-puan, kita cari harta betul, tetapi cari harta itu biar berbaloi kepada diri kita. Ada orang sampai satu tahap saya sedih melihat keadaan mereka, sampai bertanya kepada kita, Ustaz, saya ada 5 orang anak, sekarang ni saya ada 3 biji rumah, macam mana yang nak bahagi? Sebab tak boleh bagi seorang satu. Maka saya jawab kepada dia, Tuan Haji beli lagi 2. Nak beli apa Ustaz? Saya pencen dah, duit tak ada. Sampai tahap itu fikir. Tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak bagi ilmu, terpulang pada dia, dia nak hidup lepas pada itu. Yang kita duk fikir selepas kita mati apa jadi pada dia tu apa? Yang kita boleh duduk di Bukit Indah ni pun, ke mak ayah bagi 500,000 dulu, nak ambil 500,000 pergi beli rumah kat sini, ada? Tak ada kan? Maka jangan sampai tahap begitu memikirkan pasal anak-anak. Fikir tentang masa depan dia, ilmu yang kita beri, maka hiduplah dia dengan cara dia. Biasalah tu. Yang kita ada, maka terpulang pada kita nak buat apa. Makna kata kita tinggalkan banyak ni dah, dan banyak ni aku nak infak, maka buat tuan-tuan dan puan-puan. Tapi jangan infak semua pula. Sebab apa? Hadis yang kita baca tadi, lebih afdal, lebih elok meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya berbanding kita meninggalkan mereka dalam keadaan terpaksa meminta-minta kepada orang lain disebabkan kita tidak tinggalkan apa-apa harta. Tetapi bila mana saya belajar, saya ceramah kepada jemaah dalam bab ini, ada juga kadang-kadang yang terpesong matlamat dia belajar dengan saya. Apa maksud Ustaz? Gini, bila saya berceramah tentang tajuk ini, apa itu hibah, apa itu wasiat, kita belajar tetapi mesti hati mau bersih, tuan-tuan dan puan-puan. Ada orang datang jumpa, dia kata, Ustaz, sekarang ni saya nak hibah semua harta saya nak buat semua ni pada anak saya sahaja. Saya kata, bagus. Anak berapa orang? Oh, anak 2 orang. Kemudian isteri seorang, mak ayah dah tak ada. Maka saya tanya kepada dia, Tuan, adik-beradik ada lagi? Ada? Tuan kalau mati, isteri dan anak-anak tidak boleh mewarisi semua dia sebab Tuan ada anak perempuan, maka adik-beradik akan dapat juga. Tak nak. Saya tak nak satu pun pada adik-beradik saya. Tengok hati dah tak bersih. Saya kata, kenapa? Oh, 8 tahun dah Ustaz tak tegur siapa, lantak pada mereka, saya nak kehidupan saya saja. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan duk buat begini. Kita belajar ini satu ilmu. Kita dah bincang wasiat matlamatnya apa, hibah matlamatnya apa. Bukan matlamat macam yang bertanya pada saya tadi. Kita meninggalkan harta, matlamatnya juga adalah untuk merapatkan silaturahim, bukan untuk memutuskan. Cuba bayang kita tak bertegur dengan adik-beradik kita 8 tahun, kita mati. Maka anak tadi dia uruskan harta pusaka, maka ada bahagian pak-pak saudara dengan mak-mak saudara dia jadi jumpa pak-pak saudara, mak saudara. Ambil bahagian masing-masing 8,500 dia pun hulur. Maka agak-agak apa yang nak dikatakan oleh adik-beradik kita yang bergaduh dengan kita 8 tahun tadi, mesti akan menitik air mata. Masya Allah, ingat dia kepada aku.
Sebab apa tuan-tuan saya cerita bab ini? Dalam masyarakat Melayu kita, bila sebut soal harta pusaka, dia kira nak bergaduh. Bergaduh bukan sikit ya tuan-tuan. Kalau dalam masjid ini, kalau saya buka soalan, cuba cerita siapa ada pergaduhan bab harta pusaka, lebih daripada separuh pada angkat. Jadi kenapa boleh jadi bergaduh? Jawapannya adalah tak ada ilmu yang terbaru. Anak potong mak berapa belah potongan? 15 ke 18. Dia letak, dia capak dalam roti kubahan, bukan? Tengok. Isunya apa? Harta pusaka. Sampai bunuh tuan-tuan dan puan-puan. Jadi nak bagi tahunya, ilmu ini tuan-tuan dan puan-puan kena belajar. Bila belajar, dia faham. Bila dia faham, dia akan faham maksud hikmah Allah Ta'ala buat itu, ini dan sebagainya. Sebab dia ada ilmu. Tapi berapa kerat dia nak belajar. Dalam masjid ini pun yang muda berapa orang, banyak yang tua. Yang tua ni siapa? Yang bakal meninggalkan harta. Yang menguruskan ni siapa? Kalau ikut logik akal, yang muda ni lah. Jadi kena belajar. Pastikan dalam ahli keluarga kita tadi ni ada orang yang mahir dalam bab ini. Kalau tak mahir sepenuhnya pun tak apa. Sekurang-kurangnya dia tahu nak tekan di mana, bahagian ni macam mana. Dia tahu dah ahli waris siapa yang boleh mewarisi. Dia tahu istilah pejabat tanah. Dia tahu istilah perintah faraid. Supaya apa? Supaya jadi tak bergaduh. Kadang-kadang tindakan kita ni kadang-kadang tak betul tuan-tuan dan puan. Ada juga jemaah yang tanya saya, Ustaz, saya tak ada masalah tentang faraid ayah saya. Saya kata kenapa? Oh, sebab harta ayah saya dia ada kebun, kat situ ada durian, kat situ adanya rambutan. Jadi harta tu Ustaz kami biar dengan nama si mati. Jadi siapa-siapa boleh ambil manfaat. Saya kata cakap apa begini? Dia kena ingat, kalau dia biarkan tanah kebun itu nama ayah dia yang dah mati. Sekarang ini siapa pemilik tanah tadi? Jawapan dia dengan adik-beradik dia. Habis tu dia ingat dia dengan adik-beradik dia tak mati. Sekarang ini dia dengan adik-beradik dia 5 orang contoh. 5 orang ini bebas untuk ambil hasil kepada kebun tersebut. Setuju, baik punya. Maka ditakdirkan Allah Ta'ala seorang mati, tinggal 4. Adakah pemiliknya 4? No, pemilik dia tambah lagi, iaitu yang mati ini ahli waris dia. Maka kalau ahli waris kepada yang mati ini ada 5, maka tadi tinggal 4, tambah lagi 5 jadi 9. Ambil kau. Dia pula yang 4 orang tadi makan sama dia, dia tak bagi pada yang 5. Maka hukumnya apa dia? Berdosa dan haram tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu dia tak ada istilah nak kekalkan nama si mati. Tak ada tuan-tuan dan puan. Maka apa dia? Supaya ahli waris tak jual. Mengarut pemahaman ini. Ceritanya adalah bila mati kena bahagi segera. Bukan biar begitu. Tengok pemahaman apa saya tak faham. Tapi kan, baru ni tuan-tuan dan puan-puan menitik air mata saya kerana saya berceramah di masjid Masjid Sultan Hishamuddin dekat Salak Tinggi. Jadi ada kawan tadi, ayah dia memang duk dengar ceramah saya. Ayah dia mati hari ketiga Syawal, 2 minggu selesai harta pusaka. Saya tanya kepada dia, macam mana ayah kau buat? Dia kata dia dengar ceramah kau, jadi dia dah settle semua sekali. Jadi anak-anak hanya perlu tutup account bank sahaja. Tapi nak bagi tahu orang baik kan. Saya tanya apa tanda ayah mati. Dia kata 2 minggu masa bulan Ramadan tadi masjid buat tahlil. Ayah dia dibubuh nama dia dalam senarai yang nak ditahlilkan. Tiba-tiba dia dibubuh. Kemudian dia kata hari nak mati tadi, ayah dia asma. Dia kata ayah nak berehat sekejap dalam bilik. Maka berehat, tiba-tiba keluar, duduk menyandar di tiang rumah tadi, di tiang dalam rumah tadi. Duduk, bagi isyarat ni. Anak berlari pergi ambil, letak di mulut, tak ada dah mata dan air atas.
Pukul 4.10 sebelum asar, ambulans datang pukul 5 mengesahkan mati. Bila mengesahkan mati, dia pergi ke balai polis Sepang, duduk sekejap, orang masjid datang, tak apa, biar saya settle, awak balik. Pukul 5 petang mengesahkan mati, 9 suku dah berada dalam kubur. Tuan-tuan dan puan, lajulah dia kata, aku hanya pergi ke balai polis Sepang, nak kafan ke, nak mandi ke, orang masjid yang settlekan semua sekali. Sebab itu tuan-tuan dan puan, bila kita menjadi orang masjid, kena jaga betul-betul sahabat kita, jangan duduk pakat kepala, sebab orang-orang ni akan tolong kita, tuan-tuan dan puan. Jadi dia tidur malam itu, dia macam tak percaya, ingatkan besok bangun tanam, rupanya malam ni tak ada ayah dia dalam rumah. Nak bagi tahunya, bila kita baik, tuan-tuan dan puan, maka Allah Ta'ala permudahkan urusan kita. Kalau 9 suku, 5 petang, 6, 7, 8, 9, hanya mengambil masa 4 jam 15 minit dah berada dalam kubur. Dah laju, tuan-tuan dan puan. Sebab itu kita ni, bila sahabat kita di masjid ini seminggu tak datang, bolehlah pakat-pakat pergi buat lawatan sambil belajar ke rumah dia. Kenapa seminggu tak mari dah ni? Barangkali kesok hati ke, terasa hati ke kan? Pergi buat. Okey, sekadar itu saja tuan-tuan dan puan. Kita berjumpa lagi pada bulan hadapan. Saya doakan tuan-tuan dan puan, apa yang saya ajar ini sikit sahaja, tetapi pastikan faham. Bulan depan kita pergi kepada rukun-rukunnya dan berapa portionnya, bagaimana pelaksanaannya. Biar sikit tapi faham. Sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.